Di zaman Muawiyah ini, apa yang hebatnya? Di zaman kerajaan Umawi ini, syair Umawi memang berkualiti. Kalau kita belajar dengan Prof. Munji dan semua dia, memang dia ada menyebut benda ni. Dia dapat gambarkan setiap syair itu dalam bentuk yang hidup. Dan kita maklum bahawasanya kerajaan Umayyah ini menutup pintu kepada pengaruh asing dari sudut manhaj ilmiah. Pada waktu itu mereka menutup pintu kepada pengaruh Greek, pengaruh Parsi, pengaruh Hindia pada waktu itu. Kerana mereka ingin menumpukan kepada keaslian bahasa Arab itu sendiri. Sebab itu mukhalatah dengan ajam itu ditentang. Sebab kepada cerita hadis yang diriwayatkan oleh ajam. Golongan pada zaman kerajaan Umayyah. Umayyah tu awal lah, turun pertama. Turun pertama sebelum masuk Abbasi tu. Abbasiyah maksudnya pertengahan kurun kedua lah. Pertengahan kurun kedua. Sebab tu kita kata si bawah itu pertengahan kurun kedua, dia baru masuk zaman Abbasiyah. Maknanya Khalil Ahmad hidup di zaman Muawiyah. Di zaman Umayyah. Dan berterus hingga ke zaman Abbasiyah. Khalil Ahmad. Sebelum Khalil Ahmad itu qurra yang awail qurra itu. Abu Amr bin Ala, Isa bin Umar As-Saqafi, yang kita belajar sebelum ni. Mereka ini orang yang menjaga keaslian bahasa Arab itu dari pengaruh asing. Kerana mereka hidup di zaman Muawiyah, zaman kerajaan Umayyah. Dan kerajaan Umayyah menutup pintu kepada pengaruh Greek, pengaruh India dan pengaruh Parsi untuk menjaga keaslian. Itu. Disebabkan itulah maknanya Abu Aswad Ali hidup di zaman ni. Walau dia duduk jaga pun ada juga orang datang kat Basrah itu. Sebab Basrah kan tepi pantai, menjadi pelabuhan terkenal. Masuk juga. Ada juga berkahwin dengan perempuan Roman. Jadi kebanyakan kalau ulama-ulama ajam ni, dia selepas tu lah. Selepas itu kedua, pertengahan kurun kedua, ketiga, terus naik kata Imam Bukhari. Ya. Sebab tu saya kata Imam Bukhari dalam 200 Hijri. Lebih kurang. Adapun Imam Syafi'i, mazhab arba'ah itu semua Arab. Semua Arab yang 4 orang ajam, 2 orang Arab itu mazhab sunnah sittah. Itu kena ingat tu, jangan. Itu hadis. Itu hadis. Ya. Jadi maksudnya di sini kerajaan, sebab itu mereka memelihara syair Arab Umawi itu. Nampak tak? Dia punya kekuatan. Kita kena timeline tu baru kita boleh baca tu. Macam mana suasana tu. Bila jatuhnya kerajaan Umayyah, barulah kerajaan Abbasiyah membuka pintu. Bila buka pintu kepada asing, kepada ajam, maka masuklah maklumat-maklumat daripada Greek, daripada Yunani. Yunani itu adalah Ionia. Ionia sebuah pulau kecil yang dimiliki oleh Asia Minor. Asia Minor sebelum kejatuhan kerajaan Utsmaniyah dikenali sebagai Asia Minor. Dia adalah Turki. Turki ini namanya sesudah kejatuhan kerajaan Utsmaniyah. Sebelum ni dia nama lain. Jadi disebut dalam buku sejarah adalah Asia Minor. Ya. Jadi dia adalah Ionia tu di bawah taklukan, dia ada sebuah pulau kecil nama dia Ionia. Jadi perkataan Yunani itu berasal daripada perkataan Ionia itu. Di mana orang-orang daripada pulau Ionia itu ramai berhijrah ke Greek. Kerana mereka ingin mungkin ingin mencari perlindungan dan sebagainya di bawah jajahan takluk kerajaan Turk itu. Dan antaranya ialah Socrates ini asalnya orang daripada pulau Ionia. Dan orang Greek pada ketika itu memerlukan orang yang bijak pandai. Zaman itu. Dan orang-orang daripada Ionia ini mereka banyak percaya pada tauhid dan mempunyai akhlak yang baik. Jadi orang Greek yang tidak ada mempunyai akidah tauhid itu, bila mereka melihat mereka ni orang yang datang daripada pulau Ionia ini baik-baik, mereka kadang-kadang menganggap mereka dewa. Itu sikap. Bila you tidak ada satu pegangan yang kuat dari sudut tauhid, jadi apa-apa yang orang yang lain buat, itu dewa. Itu sikap manusia.
Sebenarnya itu daripada pulau Ayunia itu. Tapi kan zaman Sayyidina Umar, kan Islam dah berkembang 1/3 dunia kan. Okey, dia sebab Sayyidina Umar hantar ke ada futuhat. Farsi, futuhat, okey betul. Cuma maksudnya macam mana zaman Umayyah tu kan kita menutup ruang ni. Maksudnya Islam hanya berkembang di tempat-tempat lain, tapi tak adalah muncul ulama-ulama di luar, maksudnya negara utama Arab ni. Dia macam ni. Zaman sebenarnya Futuhat Islamiyah itu bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Fatah Makkah. Fatah Makkah. Tapi bila zaman Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar. Zaman Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah zaman Sayyidina Abu Bakar ini ialah zaman dia menyelesaikan masalah dalaman negeri. Kerana waktu zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni banyak golongan murtad, riddah. Sayyidina Abu Bakar ini kerja dia menentang golongan murtad di sepadan kawasan kawasan pemilikan negara Islam, antaranya di kawasan pesisiran Mekah, Madinah dan sebagai Hijaz, kawasan Hijaz. Ya, untuk menentang riddah ini dia memerlukan kekuatan tentera. Sebab ramai yang murtad dah merasakan bila ketiadaan Rasulullah SAW dan mereka melihat pentadbir Abu Bakar, mereka kata tak lemah dan sebagainya, mereka dah mula tak percaya. Itu sifat manusia. Dia tidak boleh bertahan sekejap. Dan bila Umar ambil alih, Umar bunuh semua orang ni. Umar, Abu Bakar ni sifatnya lembut orangnya, ya, betul asur. Tapi bila baik Umar kan dikenali sebagai Abu Hafsin. orang yang garang dan tegas kan. Semua orang Mekah tu takutlah kat dia pada waktu tu. Ya, selain daripada Hamzah tu kan. Jadi kan Rasulullah pernah berdoa sama ada Hamzah atau yang untuk masuk untuk kan di antara dua itu. Dan Umar ini sikapnya berani dan memang pemarah lah. Jadi waktu itu mereka telah manilah. Umar telah memang Umar bunuh riddah ini. Lepas tu perluasan kuasa tu berlaku. Selesailah isu tu, terus selesailah. Selesailah isu riddah tu. Bila masa Umar.